Kelantan menerusi Dickson Wakami placing yang cukup menarik pada minit keempat. Azman meletakkan Kelantan di depan 1-0 ketika ini. Apakah gol ini yang sebenarnya memberikan keyakinan kepada kesebelasan utama pemain Kelantan pada malam ini? Betul, gol awal yang menunjuk semangat kepada pemain-pemain Kelantan untuk meneruskan perjuangan dalam perlawanan. Satu gol, satu placing yang cukup menarik saya kira dilakukan oleh Dickson Wakami yang menewaskan penjaga gol Danang di sana. Dan ini pula gerakan yang saya kira di antara tiga pemain yang akhirnya disudahkan dengan begitu baik sekali, dengan begitu sempurna sekali oleh Indra Putra Mahyudin untuk menjadikan kedudukan 2-0 selang 2 minit saja. Azman, gol kedua yang dilakukan oleh Indra Putra Mahyudin ini. Ini yang membuatkan pasukan Danang mati, demoralize. Maksudnya dia kecewa. Gol terlalu awal boleh menjatuhkan, memusnahkan semangat. Ya, semangat juang pasukan Danang. Dan gol kedua itu tidak berhenti di situ kerana gerakan menarik oleh Faiz Subri bermula dari tengah, kemudian dia gerakan 1-2 bersama dengan Dickson Wakami dan akhirnya terhasil gol yang ketiga. Satu gol yang boleh kita katakan dari sudut yang cukup menarik. Perhatikan bagaimana satu kuisan yang dilakukan oleh Dickson Wakami di sana dan Faiz Subri menyempurnakan gerakan itu. Gol ketiga muncul pada minit ke-24. Bagaimana Azman melihat kelicikan Faiz Subri malam ini? Tak dinafikan. Bagi saya pada malam ni Faiz memang main peranan yang menarik untuk membuat gerakan-gerakan dan serta dia menjaringkan gol untuk pasukan Kelantan. Tamat separuh masa pertama, kedudukan 3-0. Dan ini pula gol keempat di separuh masa yang kedua pada minit ke-59. Dimitri Petratov begitu tepat sekali tindakan penyudahnya. Perhatikan bagaimana. Yang sekali lagi saya kira kredit perlu diberikan kepada Faiz kerana keberanian beliau untuk menghantar bola di bahasan tengah. Dimitri berada di sana, Petratov berada di tengah. Akhirnya satu gol yang cukup menarik, tepat sekali ke pintu gol pasukan Danang. Dan ini pula gerakan tiga pemain Kelantan dan akhirnya memberikan penalti kepada pasukan Kelantan kerana Dickson Wakami dijatuhkan. Apakah ini gerakan ini wajar diberikan penalti? Wajar kerana Wakami telah menggelicik goalkeeper. Kita saksikan bagaimana ada dua pemain di sana, Azman. Indra berada di sebelah kanan. Apakah wajar dia membuat hantaran ataupun memang Dickson Wakami sudah menyedari kesesaan gol yang dimiliki oleh Kelantan dan dia akhirnya memilih untuk ini, tetapi sepakan penalti ini gagal disudahkan. Ini yang saya katakan nasib tak melahi kepada Muhammad Syakir. Tetapi pujian harus diberikan kerana dia bermain cemerlang juga pada malam ini. Dan gerakan ini saya kira Pia dengan tenang sekali membuat satu lob yang cukup menarik, cukup cantik untuk memberikan gol kelima kepada pasukan Kelantan pada malam ini. Petratov sudah mengasap pintu gol Danang. Kemudian di clearance oleh penjaga gol Danang di sana dan kemudian perhatikan bagaimana lob yang cukup menarik dilakukan oleh Pia ataupun Muhammad Badri Razi untuk menjadikan kedudukan 5-0, Azman. Memang tak dinafikan Pia merupakan seorang pemain yang tenang. Kita boleh lihat dia mengawal bahagian tengah dengan begitu menarik pada malam ni. Dan jaringan dia sungguh cantik. Dengan ketenangan dia, bukan senang untuk kita membuat satu chip yang daripada luar kotak. Tetapi dia mempunyai orang cakap ideologi atau pemikiran yang pantas dan skill untuk menjaringkan gol. Apapun saya percaya peminat-peminat bola sepak Malaysia dan Kelantan khususnya percaya pada malam ini persembahan yang cukup cemerlang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan malam ini. Mereka menang 5-0 ke atas pasukan atau pewakil daripada Vietnam Danang ini. Baiklah, kita saksikan kedudukan di dalam kumpulan G sudah mula berubah. Kelantan sekarang ini memimpin kedudukan kumpulan G, tetapi sebelum itu kalau kita perhatikan satu lagi keputusan Azman, Mazia Sport dan Recreation menewaskan Ayawadi 3-1
dalam satu lagi perlawanan, dan ini sudah tentulah memberikan sedikit tekanan saya kira kepada pasukan Danang selepas ini untuk mencatat keputusan-keputusan seterusnya, dan kita mengharapkan kemenangan Kelantan ini dapat diteruskan apabila perlawanan timbal balik ataupun pusingan kedua akan diadakan nanti. Baik, kita saksikan kedudukan dalam kumpulan G. Kelantan sekarang ini selesa dengan 7 mata, kelebihan 1 mata di depan Danang. Mazia mengekori 2 mata di belakang Danang, sementara Ayeyarwady United belum lagi mengutip sebarang mata, Azman. Jadi saya kira terbuka kepada 3 pasukan sekarang ni, Kelantan, Danang dan juga Mazia. Buat masa ni saya nampak memang terbuka kepada Mazia, Kelantan dan Danang. Tapi kelebihan pada pasukan Kelantan, jaringan gol mereka 9 buat masa ni. Jaringan gol memain peranan juga. Tapi saya yakin Kelantan boleh lepas pusingan yang kedua. Itu harapan dan harapan Azman Adnan untuk melihat Kelantan melangkah ke peringkat kedua selepas ini. Tetapi ada lagi 3 perlawanan yang perlu ditempuh oleh pasukan di dalam kumpulan G ini dan keseluruhan pasukan-pasukan terlibat untuk Piala AFC 2030. Baiklah, kita ke Stadium Sultan Mahmud keempat di Kota Baru, Kelantan untuk bersama dengan Bakar Ratan dan juga Boyan. Saying that hot. Kelantan's performance today was hot. Were they brilliant to you, the performance overall? Yeah, it was quite good performance, same like last few matches when we are getting better and better. Of course, in AFC Cup is easier because we have 3 fresh foreign player, 2 fresh foreign striker, and they make the difference. Definitely good performance. I'm happy with almost all players, and I think that this is good. This will be good for the confidence in next games. And the scoring, I mean the finishing power is just something that you must be happy with. Finishing was excellent, but as I said earlier, Dixon and Dimi are fresh and they make the difference. And can we say the Kelantan momentum is coming up, including for the Super League? Yeah, it's definitely, we won 4 matches in a row. Danang is Vietnam champion. ATM was top team last week, so definitely at the moment we are picking up. Okay, Boyan, Huda, thank you, congratulations. Itu tadi satu komen yang menggambarkan keyakinan pasukan Kelantan, keyakinan bola sepak Kelantan yang akan berterusan selepas ini. Jadi pastikan anda terus saja bersama kami di TV9 untuk bola sepak Piala AFC. Tetapi sebelum itu kita kembali semula bersama Tabah dan Azman Adnan di studio. Baik, terima kasih Bakatan di Kota Baru, Kelantan. Baik, dengan kedudukan itu saya kira keseluruhan jangkauan Kelantan akan meraihkan kejayaan besar malam ini menewaskan pasukan Danang dengan 5-0. Baik, kita saksikan ada satu lagi wakil yang akan berentap esok di Bandar Ho Chi Minh membabitkan pasukan daripada Selangor, pasukan lama Azman sebenarnya, yang akan turun esok berdepan Saigon Zuantang, dan perlawanan ini insya-Allah akan kami bawakan kepada anda secara tertunda di TV9 kira-kira 10.45 minit malam. Jadi jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di TV9, gabungan di antara Selangor dan juga Saigon Zuantang di dalam H, kerana Selangor setakat ini Azman masih lagi di kedudukan terakhir dari 4 pasukan dengan 1 mata. Kita harap Selangor mampu untuk bangkit dan menang perlawanan esok, InsyaAllah. Itu harapan Azman dan Nana. Baik, itu saja saya kira dari kami di TV9. Secara langsung kami bawakan kepada anda Piala AFC, kemenangan Kelantan 5-0 ke atas pasukan Danang. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi. Majulah sukan untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.